Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini agenda awani. Salam Ramadan. Semalam Perdana Menteri sudah melancarkan Bulan Wakaf Kebangsaan 2021. Kita sedia maklum wakaf salah satu instrumen kewangan Islam yang boleh membantu membangunkan ekonomi negara termasuk juga bukan Islam, dan perkara ini digalakkan dan beberapa inisiatif dan pelan transformasi wakaf dilancarkan semalam oleh Perdana Menteri, dan bagi penjawat awam digalakkan untuk memotong potongan gaji dari gaji bulanan mereka dan dibenarkan oleh pihak kerajaan. Jadi bagaimana kita melihat sumbangan penjawat awam yang berjumlah sekitar 1.6 juta kekitangan ini boleh menyumbang kepada instrumen wakaf, wakaf tunai secara khususnya, dan secara automatiknya kita dapat membangunkan ekonomi ummah. Jadi itu yang akan saya bincangkan pada malam ini bersama Cik Adnan Mat, Presiden QPEX, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum Cik Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adnan, semalam Perdana Menteri sudah pun menggagaskan beberapa inisiatif terbaru dalam menggalakkan rakyat menyumbang dalam wakaf, sama ada wakaf hartanah ataupun wakaf tunai. Jadi bagi penjawat awam, pihak kerajaan sudah membenarkan ataupun meluluskan pekeliling tertentu untuk memastikan pelaksanaan sumbangan wakaf tunai melalui potongan gaji. Mungkin sebagai respon awal, bagaimana pandangan QPEX tentang hal ini? Ya, terima kasih Tuan Haji Nazri. Ya. QPEX, kami menyambut baik cadangan kerajaan yang telah pun dikeluarkan melalui Perkelilingan Am bilangan 1 tahun 2020. Yang ini potongan gaji secara sukarela bagi pegawai awam yang berkhidmat di dalam perkhidmatan awam lah. Jadi dalam perkataan yang lain, dia adalah suatu sukarela. Ya. Jadi bukan suatu paksaan, tetapi sebenarnya apabila Perkelilingan Am ini dikeluarkan, ini bermakna kita ingin menggalakkan penjawat awam untuk memberi wakaf dalam bentuk tunai ataupun wakaf tunai ini. Ini adalah suatu yang orang kata penjenamaan ataupun pengenalan yang baru. Sebelum ini kita amat sinonim. Apabila disebut wakaf, kita akan kata, oh itu tanah wakaf. Ya, betul. Apabila kita sebut wakaf, kita kata, oh rumah itu rumah yang diwakaf. Jadi kalau kita nak sebut dalam perkataan itu, maknanya jauhlah untuk penjawat awam terlibat secara langsung dalam wakaf ini. Jadi dengan dikeluarkan Perkelilingan Am oleh Ketua Sesuen Negara, Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, ini bermakna telah ada satu ruang yang baru bagaimana penjawat awam ini juga boleh menafaat melalui potongan gaji di dalam wakaf tunai. Jadi pada pandangan awal QPEX, kami menyambut baik kerana ini adalah satu ruang bagaimana penjawat awam boleh terlibat dalam institusi wakaf atau memberi sumbangan dalam wakaf ini. Pada masa yang sama, penjawat awam boleh memberi sedekah jariah dalam wakaf ini secara konsisten. Ini adalah ruang yang telah dibukakan oleh kerajaan melalui Perkelilingan Am yang dikeluarkan oleh Ketua Sesuen Negara. Cik Adnan, bagaimana ia dapat menarik minat ataupun memotivasikan penjawat awam yang begitu ramai ini menyumbang dalam beberapa perkara ini berkaitan dengan wakaf secara sukarela itu? Kerana kita tahu juga tidak semua faham sebenarnya apa itu wakaf dan apa itu wakaf tunai. Kalau itu dapat dilakukan, bagaimana ia dapat dilakukan? Dan Cik Adnan semalam juga memberi kenyataan bahawa kesalahfahaman, ketidakfahaman ini masih meluas, dan mengikut angka penyelidikan oleh JAKIM sebelum ini bahawa fahaman umat Islam dan juga rakyat di negara kita tentang wakaf ini amat sederhana sekali. Jadi ini satu perkara yang bagus, tetapi ramai di luar sana sebenarnya masih anggap wakaf itu, oh itu bangunan, oh ini sekolah tahfiz, ini surau, itu saja. Tetapi sebenarnya dalam instrumen kewangan Islam, wakaf begitu besar maksudnya. Jadi bagaimana ia dapat dilakukan, Cik Adnan? Baik,
Pertamanya apabila telah dikeluarkan perkeliling ini, bermaknanya selepas ini kita akan follow up dalam bentuk gerak kerja untuk memaklumkan kepada penjawat awam dan KIPAC sendiri untuk maklum pada ahli-ahli kami tentang peranan yang boleh kami mainkan melalui Yayasan Wakaf ini. Maknanya kami boleh membuat wakaf tunai. Jadi wakaf tunai ini dia mudah dan sangat berkesan. Kerana kami mempunyai jumlah ahli penjawat awam 1.6 juta. Kalau bukan semua sekalipun, jika semua kita akan dapat, kalau sebulan RM10, maknanya setahun kita akan dapat 192 juta. Jika bukan semua sekalipun, setengah daripadanya, mungkin kita boleh dapat dalam 96 juta. Ya. Atau suku daripadanya, mungkin kita boleh dapat dalam 47 juta dan sebagainya. Jadi maknanya dia adalah satu angka yang amat besar. Kalau bukan semua, setengah pun dah besar, suku pun masih besar. Jadi maknanya peranan kami adalah untuk memaklumkan pada penjawat awam, inilah ruang sedekah yang paling mudah. Yang paling mudah untuk kita tunaikan tanpa kita rasa berat. Sebab untuk memberi adalah sesuatu yang amat berat. Walaupun jumlahnya amat kecil, RM10. Kalau kita rasa bila dipotong, langsung tidak ada terkesan. Sebab melalui potongan gaji ini adalah suatu kemudahan. Dan kita menyerulah penjawat awam untuk bersama-sama menyumbang melalui wakaf tunai kepada Yayasan Wakaf Negara yang sebenarnya telah pun dibincangkan semenjak 2006 lagi. Cuma mungkin ketika itu melalui proses-proses perundangan dan sebagainya yang terpaksa diwujudkan lembaga dan sebagainya, maka telah pun selesai semua proses ini. Dan inilah ruang yang sangat bagus untuk semua penjawat awam memberi wakaf tunainya, kerana akhirnya mereka ini akan dapat manfaat yang berterusan, pahala yang berterusan, yang akan kita semai, yang sedang kita semai sekarang, sudah tentulah kita akan tuai apa yang kita semai di akhirnya nanti. Cik Adnan, kita tahu juga komitmen penjawat awam bukan sedikit juga. Kalau bulanan gaji yang mereka dapat itu, macam-macam potongan sudah pun dilakukan. Sama ada yang wajib ataupun secara sukarela. Kalau yang wajib itu potongan perumahan, pinjaman perumahan, seumpamanya. Kalau yang sukarela seperti Yapim ataupun zakat dan seumpamanya. Jadi adakah ini benar-benar dapat merealisasikan hasrat untuk menjadikan wakaf tunai sebagai satu instrumen ibadah dan juga manfaat sosio-ekonomi kepada negara? Tetapi kita tahu juga tak semua kaki tangan awam ini berkemampuan, grade-nya pun pelbagai. Jadi bagaimana kita boleh target ataupun fokus kepada kelompok-kelompok yang mungkin berkemampuan menyumbang RM10 sebulan, RM20 sebulan ataupun lebih dari itu? Pandangan Cik Adnan. Ya, saya bersetuju. Apabila kita sebut potongan gaji, dia amat sensitif bagi penjawat awam. Dia memang sensitif sebab dia telah pun ada komitmen. Ya. Dia ada komitmen kereta, rumah dan makanan, kehidupan dia. Sebab kalau kajian kami pun menunjukkan perbelanjaan isi rumah saja telah pun melangkaui RM5,000 sebulan. Dengan segala komitmen segi pengangkutan, perumahan, makanan harian dan sebagainya. Ini menunjukkan komitmen sedia ada itu adalah komitmen asas yang bukan merupakan suatu jariah. Tetapi dia memang jariah jugalah untuk kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita nak meletakkan suatu sumbangan yang konsisten. Yep. Yang kita tadi adalah komitmen perbelanjaan harian yang kita ada. Tetapi pada masa sama perlu juga kita meletakkan komitmen dalam bentuk jariah melalui wakaf ini. Jadi apabila kerajaan telah mewujudkan ini, maknanya potongan boleh dilakukan. Kalau kita bukan mampu 10, cukup sekadar RM3. Yang kalau RM3 ini pun sebenarnya kalau kita bagi anak-anak sekolah sehari RM3, dia tak nak dah. Dia nak RM5, dia nak RM10. Jadi kalau setakat RM3, saya rasa penjawat awam amat mampu.
RM3 kumpulan paling rendah, kemudian meningkat ke atas. Dan saya yakin penjawat awam apabila disebut wakaf ini yang telah pun diberi nafas baru dalam bentuk potongan gaji, sudah tentu akan mengambil peluang setidak-tidaknya RM10. Sebab itu saya katakan komitmen penjawat awam ini walaupun besar dalam bentuk potongan gaji berjadual yang komitmen asas tadi, tetapi mereka masih mampu untuk memberi semangat. Ini kita dapat lihat bagaimana penjawat awam ni, dia kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, hari ini masuk hari kedua. Ya. Penjawat awam lah yang memajukan peniaga-peniaga kecilan tepi jalan. Penjawat awam lah yang memberi sayur-sayuran yang dijual oleh makcik-makcik kampung keluar ke bandar-bandar. Jadi kitalah yang menjanakan memberi ruang perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil. Penjawat awam lah. Sebab itu kita dapat lihat apabila kerajaan tidak mengumumkan bonus, yang mengeluh bukan penjawat awam saja. Yang mengeluh adalah peniaga-peniaga, peniaga-peniaga bazar, peniaga-peniaga Ramadan dan sebagainya, sebab mereka tahu penjawat awam ini akan membeli barangan mereka dan itulah sumbangan kita secara langsung kepada ekonomi. Berbalik pada wakaf, sudah tentulah dalam kumpulan yang begini ramai, 1.6, sudah tentulah akan memberi impak yang besar dan apabila kita dapat mengumpul sejumlah wang yang begitu besar, maknanya kita mampu untuk kembali membeli bangunan, memberi hartanah dan sebagainya melalui wakaf ini, sudah tentulah dia akan memberi manfaat yang lebih besar dalam masa jangka yang pendek dan juga jangka masa yang panjang. Bagi Cik Adnan sendiri sebagai anggota Presiden QPEX, melihat satu komitmen yang jitu dan padu yang diberikan oleh kaki tangan awam melalui keliling ini, ia perlu juga diiringi ataupun diselarikan dengan komitmen Yayasan Wakaf Malaysia, kerana inilah institusi di bawah Jawahar yang akan mengumpulkan dana-dana wakaf ini. Kerana kita tahu dana wakaf yang sebesar ini perlu digambling dalam pelbagai bentuk program pembangunan sosioekonomi. Ini untuk meyakinkan penderma ataupun yang menyumbangkan harta wakaf dan juga harta tunai untuk diwakafkan. Jadi, apa pandangan Cik Adnan supaya Yayasan Wakaf Malaysia perlu ditransformasikan, perlu diberi segala asetnya dari sudut dana dan juga bakat-bakat yang terbaik supaya wakaf di Malaysia akan menjadi satu mercu tanda benchmark untuk wakaf di seluruh dunia. Kalau kita boleh gambarkan begitu. Ya, saya setuju. Sudah tiba masanya supaya kita berada dalam kelompok ataupun kita berada lebih ke hadapan. Sebab pada hari ini bila kita sebut tentang wakaf, orang akan melihat dia adalah satu sistem yang belakang. Betul. Orang rasa begitu. Sebab kita tidak nampak dia diurus secara lebih profesional, dia diurus secara yang kita nampak dan nyata. Apakah dia punya outcome dia ataupun output dia di akhirnya. Sekarang kita tidak nampak. Kita cuma nampak, kita ada sistem wakaf. Kita cuma nampak, kita ada sistem zakat. Kita cuma nampak, adanya fakir miskin. Adanya amil-amil. Tetapi kita tidak nampak dalam bentuk fizikal yang lain yang sebenarnya kita perlu tunjukkan juga benda-benda ini wujud supaya orang di luar faham. Supaya pemberi wakaf ini tahu, ini hasil daripada apa yang mereka telah wakafkan. Jadi oleh kerana benda ini kadang-kadang orang kata, sedekah kita tak perlu tunjuk. Hasil sedekah kita tak perlu tunjuk dan sebagainya. Kita bukan nak tunjuk dari segi yang orang sedekah tu. Kita nak tunjuk hasil dia. Apa yang kita buat. Sebab wakaf tunai ni kita boleh kumpulan yang melaksanakan ni melalui Yayasan Wakaf Malaysia tadi, mereka boleh gambling, menjadikan wang yang wakaf tu jadi bangunan, menjadi hartanah-hartanah yang dimiliki, yang akhirnya boleh diguna dan dimanfaat untuk kemajuan masa depan. Yang akhirnya tanah-tanah ini boleh berkembang dan sebagainya. Dan daripada situlah akan digambling lagi, boleh jadi daripada simpanan-simpanan mendapat hibah dan sebagainya,
Daripada hibah kita boleh membuat food bank ataupun bank makanan yang kita boleh beri kepada orang-orang yang memerlukan. Dan banyak sebenarnya jika kita berjaya dalam sistem yang telah pun diurus, dicadangkan melalui potongan gaji. Sebab melalui potongan gaji ini kita tahu berapa yang kita akan dapat. Betul. Bila yang kita akan dapat. Dia akan dapat, dia accumulate, dia berterusan. Jadi maknanya kita boleh merancang. Ini yang istimewanya wakaf tunai potongan gaji. Sebab kita dapat menjangka bila wang ni masuk, berapa jumlahnya yang akhirnya kita mampu untuk merancang pembangunan ataupun pelaksanaan hasil daripada apa yang kita nak daripada wakaf tunai tadi. Jadi saya yakin dan percaya penjawat awam, walaupun kita agak pasif, walaupun kita agak fobia dengan potongan gaji ini, tetapi dengan wujudnya perkeliling ini, dengan wujudnya nafas baru yang diberi oleh Yayasan Wakaf Malaysia ini, saya yakin dan percaya penjawat awam akan terlibat dalam potongan gaji ini dan akan memberi kebenaran untuk potong gaji kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Selain kita perlu memperkasakan Yayasan Wakaf Malaysia seperti apa yang kita bincangkan tadi, Cik Adnan, dalam masa yang sama Yayasan Wakaf Malaysia ini juga perlu seiring bekerjasama rapat dengan Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam di peringkat negeri. Kerana kita tahu hal berkaitan dengan agama ini adalah di bawah kuasa-kuasa negeri. Jadi pandangan QPAX dalam hal ini supaya negeri juga perlu proaktif bekerjasama, membuka minda, meluaskan ataupun pandangan dunia berkaitan dengan wakaf. Kerana kita tahu ada negeri yang sudah pun bergerak ke hadapan, lebih maju berbanding negeri yang lain. Ada yang amat terkebelakang sekali, yang kita lihat yang seolah-olah wakaf itu mundur, bangunan lama tidak boleh diusik langsung, tidak boleh dimajukan langsung, sedangkan ia berada di tengah-tengah bandar ataupun kota raya dan sebagainya. Jadi bagaimana ia boleh dilaksanakan? Pandangan QPAX supaya Yayasan Wakaf tidak boleh bersorangan, Majlis Agama Islam perlu memberikan satu dokongan yang jelas berkaitan dengan program endowment ataupun skim potongan gaji yang dicadangkan oleh pihak kerajaan yang sudah pun diluluskan oleh pihak Perkhidmatan Awam. Ya, sebenarnya di Majlis Agama Islam negeri-negeri yang lain pun ada juga jabatan wakaf masing-masing, dan di kementerian pun kita ada Kementerian Air yang kita dah pun ada wakaf air untuk pembangunan air itu sendiri. Jadi memaknanya kolaborasi ini perlulah di antara Yayasan Wakaf Malaysia dan juga di perangkatnya di negeri untuk kita wujud kesepahaman dan juga kaedah pelaksanaan. Kerana akhirnya mereka-mereka yang bertugas di pangkat federal government, di pangkat persekutuan, gajinya dipotong dan akan masuk di pangkat persekutuan. Yeah. Mereka-mereka yang bertugas di negeri, gajinya dipotong akan masuk di pangkat negeri. Begitu juga mereka-mereka yang bertugas di pihak kuasa tempatan, di badan-badan kanun. Ini makna kolaborasi di antara pangkat persekutuan dan negeri-negeri perlu diwujudkan, malah dibincangkan, dan saya yakin dan percaya banyak tanah-tanah yang diwakafkan secara tradisi masih lagi ada di bandar-bandar dan belum dibangunkan sepenuhnya, dan inilah perkara-perkara yang kita perlu lihat sebab perkataan tradisi itu masih lagi membaluti perkataan wakaf, perkara tradisi tadi. Jadi inilah perkara tembok yang kita perlu pecah agar kita dapat memberi suatu nafas baru tentang peranan institusi wakaf, dan juga orang yang nak memberi wakaf itu akan rasa selesa dengan institusi itu sendiri, akan rasa bangga apabila institusi itu mampu untuk membangunkan tanah dan sebagainya melalui wakaf yang mereka beri. Ini amat penting kerana akhirnya suatu kejayaan itu orang akan lihat secara fizikal, kerana itulah ukuran yang ada pada masa ini. Dan apabila kerajaan sendiri dalam pelancaran semalam pun, dan ada negeri-negeri sebenarnya dia telah pun menjalankan aktiviti bulan wakaf ini bermula daripada Rejab, Syaban dan Ramadan. Cuma semalam kita mengambil inisiatif oleh
Yayasan Wakaf untuk meletakkan bulan Ramadan ini sebagai bulan wakaf sempena dengan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, pada masa yang sama untuk memberi ruang kepada kita supaya adanya bulan-bulan yang kita perlu aktif di dalam jariah wakaf dan sebagainya. Jadi itu pandangan kita. Ya, Adnan, akhir sekali, di kalangan penyawat awam yang sejumlah 1.6 juta ini, ramai juga ataupun sebahagian di kalangan bukan Islam. Adakah ini juga perlu dijelaskan bahawa orang bukan Islam juga boleh bersama dalam melakukan amal jariah melalui caruman ataupun potongan gaji dalam wakaf tunai ini? Ya betul. Di kalangan penyawat awam kita ada juga yang bukan Islam. Dan kita perlu maklumkan tentang apakah yang dikatakan wakaf dan manfaat kembali kepada mereka yang bagaimana. Kerana di dalam wakaf ini juga sebahagian penggunaannya memang kita boleh guna untuk mereka-mereka yang bukan Islam. Okey. Cik Adnan, terima kasih atas masa yang diberikan kerana banyak sekali manfaat jika kaki tangan awam yang boleh bersama-sama menyertai skim potongan gaji yang diberikan kelulusan oleh pihak kerajaan untuk mewakafkan tunai mereka, sama ada bernilai RM10 ataupun berapa mengikut keikhlasan mereka. Terima kasih Cik Adnan sekali lagi, Cik Adnan Ahmad, Adnan Mat, Presiden QPEX, Kongres Kesatuan pekerja-pekerja di dalam perkhidmatan awam berkaitan dengan wakaf tunai dan bagaimana kita dapat membantu meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Sekian agenda awani pada malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.